Baik, dalam kad nombor 25 tu. Ayat ni mula dengan baris nombor apa tu dalam kad tu? 1, 2, 3. Nombor 3. Nombor 3, maka ayat bermula dengan inna memerlukan kepada apa? Isim ina. Isim khabar. Isim inna baris apa? Isim ina baris Atas. atas. Baris atas dan khabar inna baris? Depan. Depan. Okey, mana isim inna? Insana. Insana. Ayuh. Maka insan berbaris atas. Insana. Baris depan atas. Dan mana khabar inna? Lakunu. Kanud. Kanud Lakan. Kanud tu. Kanut sahaja. Kanud. Kanud saja bang. Khabar inna. Boleh? Khabar ini. Kemudian diselangi dengan huruf jar. Selepas jar apa nama? Majrur. Majrur. Dan hi ni domer. Domer ni melekat dengan apa ni? Isim ke melekat dengan fi'il? Dengan isim Ustaz. Kalau domer dengan isim maka dia jadi apa? MI Ustaz. Dia akan jadi MI. Domir melekat Itu dengan mudhafun ilaih. Boleh? Menang kan? Ayat ni mudah sikit. Ustaz, MI yang melekat dengan dengan isim tu kan? Kalau MI yang macam ni dia pun mesti ikut syarat MI baris bawah tu tak Ustaz? Dia baris bawah cuma domer mabni. Okey. Domer ni satu perkataan yang mabni. Habis dah kata jadi peranan inna dah habis bila kita jumpa khabar inna kan. Bila dah habis peranan nak kena buat potong. Inna potong. Kemudian datang pula kalimah waw huruf ataf. Kemudian datang selepas dia inna lagi sekali. Maka kena cari apa? isim ina. Inna. Mana isim inna dalam ayat ni? Ada Ustaz. Apa dia? Dekat tu. Zalika. Bukan Innahu. hu tu. Innahu. Hu. Baik, macam mana kita nak kenal isim inna? Isim inna adalah isim yang duduk sebelah inna. Mana? Silap. Mana? Hu. Hu lah Ustaz. Ni sebab ni domer, isim domer. Hu tu domain. Balik semula pada insan tak boleh Ustaz? Apa dia? Balik pada insan tadi tak? Dan hu ni insan lah, tapi sebenarnya Allah nak kata wa innal insan. Macam tu. Innal insana manusia. Baik, Isim khabar inna. Khabar inna syadid. Syahid. Lah saksi. Syadidun. Kan? Syahid. 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 Ala dzalika la syahid. Tak ada, syahid sahaja. Syahid saja. Baik, ala dalam huruf jar, kemudian selepas jar kena apa nama? Majrur. 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 Kerja. Tadi. Tapi zalika tak majrur. Mabni. Kenapa zalika tak baris bawah tu? Isim isyarah. Mabni. Baik, saya bacakan sikit apa fungsi tafsiran pada ayat ini. Imam Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahawa sesungguhnya sesuailah tabiatnya iaitu manusia ini pastilah selalu mengkufuri nikmatnya. Sering mengingkari dan tidak mengakui hal yang mengharuskan dia untuk bersyukur. Tak adalah orang ni tu. Kan contoh kan. Hujan, bising. Panas, bising. Semualah. Boleh? Kemudian serta tidak mahu tunduk kepada syariat. Ada yang sebahagian dia memang tak ikut syariat lah. Solat pun tak, puasa pun tak dan sebagainya. Boleh?
kecuali orang-orang yang bermujahadah. Kecuali orang-orang yang sentiasa melawani, memerangi hawa nafsunya. Sebenarnya hawa lain, nafsu lain. Hawa ni keinginan. Adapun nafsu tu benda yang kat dalam. Keinginan kita tu hawa. Tapi selalulah hawa ni duduk dengan nafsu. Jadi orang Melayu panggil hawa nafsu. Dia dah keliru dah. Hawa ke nafsu lah ni. Boleh? Sentiasa memikirkan hal dunia semata-mata sehingga dia menunaikan ibadah dan berperilaku baik sehingga dia menunaikan ibadah. Maknanya dia kena lawanlah nafsu dia. Kalau tak lawan ataupun tak beribadah ataupun tidak meninggalkan kemaksiatan, maka dia duduklah di dalam keadaan orang yang kanut. Kanut ni maknanya orang yang tak dengar cakap, satu langgar syariat, satu tak mengikut hawa nafsu, satu tak bersyukur. Cuma bersyukur ni benda dalaman, faham tak? Syukur ni benda dalam. Tak perlu dipamerkan sepatutnya. Tak boleh sebut Alhamdulillah, Ustaz. Astaghfirullahalazim. Dia sebut Alhamdulillah, sentiasa memuji Allah. Dalam hati je kan? Apa dia? Dalam hati je lah sebut. Dia benda dalaman. Tu yang kalau kita nak berdoa, tulis kat situ. Tulis nota kecil sikit. Untuk kita berdoa, maka mintalah apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Allah. Ulang balik Ustaz. Untuk kita berdoa kepada Allah, mintalah sesuatu yang kita perlukan, bukan meminta sesuatu yang kita inginkan. Dan doa ni dia ada adab tu juga, ada batas dia. Ada batasan-batasan dalam berdoa. Maka mintalah kepada Allah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Baik, macam Cikgu Mazni pernah tak berkeinginan untuk ada jet peribadi? Tak ada pula Ustaz. Ada Ustaz. Tak ada pula Ustaz. Ada Jauh keinginan tu tak bola ada. lah tu. Tak ada keinginan semua? Tak ada. Tak ada lah Ustaz. Tak ada lah. Tuan Munir pernah tak nak rasa ada buat peribadi sendiri? Yang kecil-kecil adalah. Tak ada. Rasa nak naik tu ada, rasa nak boli tak ada lah. Saya nak naik. Saya nak Jadi naik pun tak kalau ada. kita berkeinginan benda tu, maka itulah keinginan. Tapi kita perlu tak benda tu? Tak perlu. Tak payah minta. Boleh? Tak payah minta. Tak perlu. Takut nanti kalau Allah kabulkan doa, kita tak boleh nak bawa. Ustaz, dia berbeza dengan angan-angan ke tu Ustaz? Angan-angan tu apa yang kita ingin lah. Boleh? Jadi supaya kita tidak terjauh lah. Itu yang kita kena minta apa yang kita perlukan. Bukan saja yang perlu. Minta Allah jaga, minta lah apa yang kita perlukan. Keampunan. Ya. Jangan minta benda besar-besar. Takut bila dapat nanti kita lupa Allah balik. Takut kita tak boleh bawa. Itu yang kita jangan meminta sesuatu yang kita ingin. Oh nak ni lah. Kalau kita perlukan benda tu, nanti Allah akan penuhi keperluan kita. Kalau benda tu perlu. Contoh macam apa? Siapa nama saya nak sebut?
Macam Puan Norehan terasa tak nak ada petrol pump sendiri? Ada tak? Pernah? Tak ada. Masa kecil-kecil dulu banyak. Tapi sekarang dah tua, tak ada lah nak ingin itu, ingin Tak ini. ada lah. Jadi andai kata benda tu kita satu ketika tu Allah kata dia ni perlukan kepada petrol pump untuk dia teruskan amal jariah, Allah akan bagilah nanti. Tapi mungkin pada waktu tu kita tak perlukan lagi ataupun kita memang bukan jenis keperluan lah petrol pump tu, maka minta Allah jangan dekatkan kita lah. Maksud macam tu. Kita kan ada batasan kita, betul tak? Ya. Tuan Munir tahu tak Tuan Munir ada batasan tahap mana? Tahu Ustaz. Contoh, kita tahu tak kita punya kawal badan kita tu. Kalau macam ni kita boleh hadap ke tak boleh hadap. Kalau macam ni Ada. Tahu. dapat tahu tak? Ada. Tahu. Dapat kan? Jadi bila kita tahu diri kita, andai kata satu-satu benda tu kita tak ada kekuatan untuk lawan, maka jangan dekati. Jauhkan terus. Ya Allah. Kita rasuk, tak boleh ni duduk dua-dua dengan dia ni. Jangan duduk. Boleh? Jangan duduk nak uji diri sendiri. Memang kalah. Boleh? Boleh? Jadi kalau Ustaz. ada sebab apa dia? Kalau yang macam hal-hal macam fizik, benda-benda kebendaan tu jelaslah Ustaz terangkan tadi kan. Tapi kalau macam katalah saya nak tanya lah kan. Kalau katalah yang macam hal agama lah kata kan. Katalah orang tu bercita-cita nak katalah nak hafal Al-Quran. Contoh kan, tapi macam tu kalau macam benda yang besar-besar macam tu patut tak kita macam takut macam Ustaz cakap tadi takut tak terbawa lah tu semua tu Ustaz. Macam mana Hafal Quran keperluan. Dia bukan Keperluan. keperluan ke Ustaz? Hafal Quran keperluan. Ya Allah. Keperluan. Dia memang siapa yang tak hafal Quran dia akan menyesal, mesti akan menyesal. Jadi Tapi sedaya kalau- mampu kita tu nak ingat Quran, ingatkan. Siapa yang tak hafal Quran pasti akan menyesal satu hari. Aduh, Ihan. Kalau tak hafal, Channel tu Ustaz. apa dia? Sikit-sikit Ustaz, ansur-ansur. Sikit boleh tak? Ansur-ansur lah. Minta lah. Kalau- Kalau baca Qul 3 kali pun dah boleh dah Ustaz kan? Dah hafal dah tu. Baca Qul 3 Cunning. baca Qul 3 kali dah selesai dah hafal dah tu. Jadi maksud Ustaz ni kalau macam hal-hal agama tu tak adalah batasannya macam kita nak berangan-angan kita bercita-cita besar macam tu boleh lah. Jangan cita-cita nak jadi syekh. Syekh. Jangan cita-cita. Nanti Allah yang tu Allah akan bawa. Kalau kita diperlukan maka Allah akan tolak bawa kita lah. Oh. Kalau tak, jangan minta saya nak jadi ulama lah. Orang dia tak tahu. Itulah maksud saya juga tu Ustaz. Saya tanya, maksud saya macam tu lah. Macam mana sebenarnya yang kita boleh Tapi contoh ayat Quran tadi tu contoh ayat Quran memang kita kena hafal. Tu yang ada sebahagian orang kata apa tau. Ada dekat Kota Rahat dulu ada seorang perempuan Cina. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, saya tak tahu lah, dalam ni mungkin ada yang kenal ke tak. Bila dia masuk Islam pada umurnya yang senja lah, kita kata umur-umur senja ni lah. Jadi dia tak ada waktu dah tau. Dia tak sempat nak belajar daripada dulu sampai hari ni. Saya tak sempat jumpa lah wanita berkenaan. Tapi saya jumpa rakan seperjuangan dia. Rakan seperjuangan dia tu yang dapat semangat daripada perempuan Cina ni. Dia kena kanser. Dan dia Doktor tu kan meninggal dah pilah dunia. tu kan Ustaz. Apa nama dia? Doktor apa tak nama dia? Dia dulu kerja kat klinik dia Kuala Pilah doktor tu. Popular Tahu dia. tak doktor tu cakap apa tau? Doktor tu cakap kan dekat dalam status dia lah. Dia kata wahai kawan-kawan yang seusia dengan dia lah. Dia kata janganlah banyak habiskan masa dengan memasak. Dia kata macam tu. Dia kata
letaklah Quran dulu. Tujuan kita sebelum kita jumpa Allah ni lah, dia kata. Baik, saya nak bagi tahulah. Quran ni kan, siapa yang boleh storyan kat saya ataupun cerita kat saya, dalam surah Sajadah 1 sampai 3 cerita pasal apa? 4 sampai 10 cerita pasal apa? Kalau hafal baru ingat lah Ustaz. Sama ada hafal ataupun tidak, tapi perlu tak kita tahu Quran macam tu? Betul lah. Mesti kena kan? Contoh soalan dia macam ni. Contoh soalan. Kan kita dalam baca surah Takasur itu kan. Ingat lagi surah Takasur. Saya tak ingat dah. Surat 13. Sumalatus alunna yauma izin anin. Kemudian kalian benar-benar akan dipersoalkan mengenai nikmat. Baik, contohlah tiba dia kata saya umur 60 meninggal, contohlah. Lepas tu, okey Fazrin, aku berikan engkau 60 tahun. Apa Quran yang kau dah tahu dah? Agak-agak kena tanya tak macam tu? Kena. Mesti kena kan? Mesti kena tanya. Dia bagi kita 65 tahun. Okey, takkan tak dapat baca, tak dapat ingat walau satu juzuk? Sudah. Cuba bayangkan aku nak jawab tu. Yang tu je dah cukup. Selesai. Dia mesti kena tanya, yang mesti tanya. Jadi depress lah Ustaz. Apa dia? Jadi depress lah dengar ni. Tak adalah, tak depress. Kita cubalah perlahan. Yalah, kita cuba buat. Kita faham. Kalau ada hafal lepas tu lupa pula lagi Ustaz. Dah hafal lah. Lepas tu lupa. Itu dah hafal lupa, beri hafal balik. Jangan lupa. Tapi saya bagikan saya kan. Tak, maknanya yang doktor Cina yang masuk Islam tu dia cakap apa tau? Dia cakap jangan buang masa lah, maksud dia. Apa secukup masa kita tu habiskan dekat Quran, tu maksud dia macam tu lah. Kemudian dia infakkan harta dia tau, dia beli buku, buku rujukan untuk kawan-kawan dia yang nak teruskan belajar. Kemudian dia meninggal dan bertemu dengan Allah lah dalam keadaan dia tengah berusaha memperbaiki diri dia. Tahun lepas kan dia meninggal Ustaz? Tahun lepas kan? Ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepas. 2 tahun masa kita dekat masjid lagi, kat belajar agama tu. Dah semasa Jadi satu benda yang agak memotivasi lah. Ya, betul. Yang baik, seterusnya sambung. Wa innahu ala zalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid.